Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 918. Antara paparan utama. Tak malukah diaibkan Yang di-Pertuan Agong? Kerajaan harus bertanggungjawab di atas kegagalannya. Bendera putih tanda kerajaan gagal. Rakyat dikurung, pemimpin kenduri durian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Pakatan Harapan yang juga Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelar pemimpin Perikatan Nasional kerana dianggapnya keterlaluan, angkuh, sombong dan biadab dengan teori Ogos, September dan sebagainya. Beliau berkata secepat mungkin bagi yang faham bahasa Melayu bermaksud sesegera mungkin. Anwar berkata kenyataan terbaru yang dikeluarkan oleh Istana meminta Parlimen untuk bersidang secepat mungkin untuk membahaskan pengisytiharan darurat dan ketetapannya. Maknanya, Parlimen perlu bersidang sebelum tamat pengisytiharan darurat pada 1 Ogos. Anwar berkata speaker jangan tunjuk cerdik pandai sangat seolah-olah beliau tahu peraturan dan yang lain tidak. Kedua, supaya dapat dibahaskan proklamasi darurat dan ordinan darurat. Maknanya sebelum 1 Ogos. Kita bincang ordinan sebelum 1 Ogos. Maknanya sidang itu mestilah dilaksanakan segera dalam notis yang singkat. Janganlah speaker nak cerdik pandai sangat nak tunjuk dia tu tahu peraturan yang lain tidak tahu. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan video yang disiarkan di Facebook. Pada 29 Jun, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengulangi titah baginda dan Raja-Raja Melayu pada 16 Jun lalu. Istana Negara dalam satu kenyataan menerusi Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Yang di-Pertuan Agong berkenan menerima menghadap Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun dan timbalan mereka masing-masing iaitu Datuk Sri Haji Muhammad Ali Muhammad, Datuk Haji Muhammad Rashid Hasnun dan Datuk Sri Azalina Osman Said. Kenyataan tersebut menitahkan susulan sesi menghadap ini dalam lanjutan daripada sesi perbincangan khas Raja-Raja Melayu yang telah berlangsung pada 16 Jun 2021 lalu. Seri Paduka Baginda menzahirkan pandangan bahawa persidangan Parlimen perlu diadakan secepat mungkin dengan mengikut garis panduan dan prosedur operasi standard COVID-19 yang ditetapkan oleh Kerajaan dan Parlimen Malaysia. Ini bagi membolehkan proklamasi darurat dan ordinan-ordinan darurat yang telah dikeluarkan dapat dibentang di Parlimen seperti yang termaktub dalam Perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan. Menurut kenyataan itu, Yang di-Pertuan Agong menzahirkan pandangan bahawa semua jawatan kuasa pilihan Parlimen ke-14 hendaklah meneruskan sesi-sesi mesyuaratnya untuk pelaksanaan mekanisme semak dan imbang bagi menjamin berlakunya tadbir urus yang telus, berintegriti dan bertanggungjawab, khususnya menangani isu-isu dasar awam dan kemasyarakatan serta hal ehwal kewangan dan perbelanjaan negara. Perlu diperjelaskan juga di sini bahawa pandangan dan seruan-seruan yang dinyatakan ini merupakan pendirian Seri Paduka Baginda dan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang bertindak sebagai Raja berperlembagaan berlandaskan prinsip keluhuran perlembagaan persekutuan dan kedaulatan undang-undangnya, tegas kenyataan itu. Anwar mendakwa sekarang tiada semak imbang yang ada percubaan sewenang-wenang merompak sesuka hati mengadakan tender tanpa penilaian. Bayangkan satu kerajaan tidak terasa malu dan diaibkan bila Yang di-Pertuan Agong terpanggil untuk memberi gesaan sedemikian, kata Anwar.
Beliau yakin titah yang di-Pertuan Agong itu adalah selari dengan pandangan dan harapan majoriti ahli-ahli parlimen serta rakyat secara keseluruhan. Yang di-Pertuan Agong lebih faham derita mereka, kesukaran mereka tidak angkuh dan sombong seperti kita lihat jawapan oleh menteri-menteri dan pimpinan dalam negara kita termasuk Peguam Negara dan Speaker, tegas Anwar. Ahli Parlimen Port Dickson itu berkata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu meletakkan jawatan jika masih ingkar kepada titah yang di-Pertuan Agong. Sementara itu, pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang berkata sekiranya Parlimen bersidang setelah darurat berakhir pada 1 Ogos, maka tidak ada lagi keperluan untuk membahaskan proklamasi darurat dan ordinan-ordinan darurat. Menurut beliau, tiada lagi keraguan mengenai secepat mungkin yang dimaksudkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu selepas mengadakan perbincangan khas pada 16 Jun lalu. Mana-mana menteri yang masih ragu-ragu mengenai apa yang dimaksudkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan berpendapat sidang parlimen boleh ditangguhkan sehingga bulan September, Oktober atau tanpa tarian jelas adalah bodoh atau jahil. Malah tidak layak untuk terus berada dalam barisan kabinet dan rakyat Malaysia berhak menuntut agar menteri terbabit berundur kerana jelas mereka tidak mempunyai kepintaran yang diperlukan untuk berada dalam kabinet, tegas Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu dalam blognya. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub pula berkata Yang di-Pertuan Agong sudah banyak kali bertitah agar Parlimen dipanggil untuk bersidang. Mr. PM takkan tak faham bahasa. Rakyat kian terdesak, kes bunuh diri kian meningkat, dek polisi yang dibuat syok sendiri, ciamnya di Twitter. Kalau gerombolan ini begitu angkuh berkata bahawa mereka menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan kerana kononnya mahu menyelamatkan Melayu Islam dan Raja-Raja Melayu. Tetapi ternyata apa yang berlaku adalah sebaliknya. Takkan ada lagi rasa malu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bermaksud wajib bagi setiap muslim patuh dan taat kepada pemimpin terhadap apa yang dia suka dan dia benci selagi dia tidak diperintah melakukan maksiat. Justru apabila dia diperintah melakukan maksiat, maka tiada lagi kewajipan untuk patuh dan taat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Namun gerombolan ini merampas kuasa di saat-saat Kerajaan Pakatan Harapan sedang bertungkus lumus menyelamatkan nyawa orang ramai yang diserang COVID-19. Kononnya mereka berpegang kepada naratif No Anwar No DAP, di mana Islam dan Melayunya naratif itu. Kalau hadis Nabi SAW pun mereka tak malu ingkar, apa nak malunya sekadar ingkar membuka parlimen seperti titah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Baru-baru ini, Bank Dunia telah membuat semakan semula unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia dan menurunkannya dari 6.0% pada Disember tahun lalu kepada 4.5% untuk 2021. Kelemahan tadbir urus kerajaan pintu belakang yang gagal membendung penularan wabak COVID-19 dan kelembapan program vaksinasi menjadi penyumbang terbesar kepada semakan turun unjuran tersebut, kata Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berlarutan telah memperjudikan nasib ramai orang dan entiti perniagaan. Penggunaan strategi lapuk tapi mengharapkan hasil akhir yang berbeza memang membawa Malaysia tidak kekal pada kedudukan yang sama seperti tahun lalu, katanya dalam rencana yang diterbitkan Malaysia kini. Beliau melihat Malaysia sekarang berada pada tempat yang berbeza. Cuma malangnya perubahan itu membawa Malaysia terjunam lebih jauh. Ini dicerminkan secara jelas melalui jumlah kes harian yang terus tinggi dan kematian yang meningkat saban hari, katanya. Menurut beliau, kelompangan terbesar pakej kesejahteraan rakyat dan pemulihan ekonomi negara pemulih yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ialah kelembapan reaksi dan bantuan kerajaan kepada rakyat yang sedang merana. Salahuddin mengambil contoh bantuan tunai yang akan diberikan mulai Ogos. Apakah logik di sebalik keputusan ini? Soalnya. Beliau juga membangkitkan tentang pelaksanaan bantuan kepada sektor perniagaan. Katanya majikan masih belum menerima bantuan program subsidi upah PSU 3.0 yang dijanjikan apatah lagi bantuan PSU 4.0 yang baru diumumkan. Kerajaan seharusnya perlu mengembeling usaha mempercepatkan proses penyampaian bantuan segera, bukannya hanyut dengan publiciti dan retorik semata-mata, ujarnya. Beliau juga mengkritik pakej bantuan dan rangsangan yang diumumkan Perdana Menteri terlalu kecil jumlahnya. Jumlah terkumpul pakej-pakej yang telah diumumkan adalah sebanyak 530 bilion ringgit. Namun, jumlah sebenar yang keluar dari poket kerajaan hanyalah sebanyak 15% atau 83 bilion ringgit. Jumlah ini juga hanyalah sekitar 6% daripada keluaran domestik negara kasar, KDNK.
Membandingkan dengan pelan pemulihan negara-negara lain seperti Singapura 19.5%, Thailand 8.5% atau Filipina 6.5%, Salahuddin berpendapat ia suatu peratusan yang amat kecil. Menurut bekas Menteri Pertanian dan Industri Makanan itu, kerajaan yang mengutamakan rakyat sepatutnya tidak teragak-agak untuk berbelanja demi menyelamatkan ekonomi dan kehidupan rakyat. Salahuddin juga mengingatkan kerajaan supaya tidak lupa memastikan bank-bank dan institusi kewangan tidak menangguk di air keruh dengan mengenakan faedah dan caj tambahan ke atas peminjam-peminjam yang terbabit. Beliau menyarankan agar peruntukan RM300,000 untuk bakul makanan diberikan terus kepada wakil-wakil rakyat dalam bentuk tunai agar bantuan tersebut dapat disalurkan dengan cepat dan menggunakan kaedah yang bersesuaian mengikut lokaliti masing-masing. Kata beliau, ini dapat mengelakkan program bakul makanan daripada mengalami nasib serupa seperti pemberian komputer riba yang masih tidak dapat ditunaikan sehingga hari ini. Ringkasnya, bantuan yang diumumkan adalah too little, too late. Pakej rancangan ini tidak dapat mendatangkan kelegaan kepada rakyat maupun perniagaan yang sedang tersepit. Seluruh kabinet kerajaan hari ini harus mengambil tanggungjawab atas kegagalan ini, tegasnya. Bukan hanya Pakatan Harapan yang mengatakan Perikatan Nasional gagal, pemimpin UMNO yang berada di luar kerajaan juga turut mempromosi Perikatan Nasional tanda pagar kerajaan gagal. Namun berbeza dengan Pakatan Harapan, UMNO sebenarnya turut terpalit dengan kegagalan itu kerana ramai pemimpin mereka memegang jawatan dalam kerajaan yang gagal ini. Mereka ialah Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri dan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin. Justru jika tak mahu terpalit dengan kerajaan gagal, keluarlah dari kerajaan tembok atap ini. Ada berani? Ahli Parlimen Parit Buntar Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof menggesa kerajaan menyegerakan peruntukan bantuan bakul makanan sebanyak RM300,000 kepada semua ahli parlimen. Pagi ini rakyat sudah beratur di pusat khidmat kami. Saya sudah menghubungi unit penyelarasan dan pelaksanaan UPP di Ipoh pagi ini. Mereka memaklumkan tiada apa-apa arahan lagi tentang peruntukan tersebut, ujar beliau di Facebooknya Selasa 29 Jun. Menurut beliau, selama ini pihaknya mencari dana sendiri untuk membantu rakyat yang terkesan dengan sekatan kegiatan ekonomi susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang semakin menjerut punca rezeki dengan adanya lockdown. Sebelum ini, kami setiap hari akan turun menyampaikan sumbangan kepada penduduk yang terkesan di Parit Buntar. Kami usaha sendiri cari dana sumbangan untuk penduduk yang terkesan, tegasnya. Isnin lalu, Perdana Menteri Tan Sri Mahyani Yassin mengumumkan satu pakej bantuan bernilai RM150 bilion bertujuan membantu rakyat yang berhadapan kesusahan ketika pandemik COVID-19 termasuk peruntukan bakul makanan sebanyak RM300,000 kepada semua ahli parlimen. Sementara itu, warganet yang cakna tentang kesusahan rakyat berdepan pandemik COVID-19 sepakat menggunakan media sosial bersolidariti untuk membantu mereka menerusi kempen tanda pagar Rakyat Jaga Rakyat dengan mengibarkan bendera putih di halaman rumah sekiranya tiada makanan atau memerlukan bantuan. Tanda pagar Rakyat Jaga Rakyat termasuk tanda pagar bendera putih mula trending di Twitter dan turut dimuat naik oleh pengguna media sosial lain termasuk Instagram dan Facebook. Namun lain pula pandangan ahli parlimen Bacok, Nik Muhammad Abdul Aziz. Angkat tangan berdoa kepadanya, itulah bendera kekuatan dan optimis dalam ujian kehidupan. Jangan angkat kekalahan menghadapi ujian dengan mengajar rakyat mengangkat bendera putih, katanya dalam satu hantaran di Facebook Selasa lalu. Kenyataan ahli jawatan kuasa PAS Pusat itu amat berbeza dengan Ketua Pemuda Pakatan Harapan Shazni Munir yang menyokong kempen tersebut. Beliau berpendapat kempen kibarkan bendera putih tersebut membuktikan bahawa rakyat sudah tidak mampu menanggung dampak pandemik COVID-19 ini dengan mengharapkan bantuan daripada kerajaan. Kempen ini bertujuan untuk memberi sokongan dan bantuan keperluan harian kepada yang terperangkap di rumah tanpa sebarang pendapatan. Kempen ini berteraskan atas dasar keprihatinan masyarakat setempat, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Shazni, kelembapan edaran dan agihan bantuan daripada kerajaan menyebabkan masyarakat semakin ditekan daripada pelbagai aspek seperti ekonomi dan juga kesihatan mental. Kadar kematian daripada kejadian bunuh diri melonjak naik sejak pelaksanaan PKP yang sudah memakan masa hampir 2 tahun. Hal ini bertambah buruk apabila pelan bantuan yang diumumkan kerajaan tidak menyentuh secara keseluruhan lapisan masyarakat, ujarnya. Beliau berkata kempen yang ditularkan ini adalah bukti yang jelas bahawa kerajaan gagal memberikan tumpuan terhadap kebajikan rakyat semasa pelaksanaan PKP. Kerajaan terlalu sibuk mencari pelbagai alasan dan peluang untuk terus mengekalkan kuasa tanpa ada sekelumit perasaan simpati terhadap masyarakat yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini.
Kami menyokong penuh kempen kibarkan bendera putih ini dengan harapan bahawa kita dapat membantu individu-individu ataupun keluarga yang terkesan supaya mereka dapat terus bertahan sehingga negara keluar daripada masalah pandemik ini, tegasnya. Itulah bezanya antara pemimpin yang sedar tentang kesusahan rakyat dengan yang kenyang setelah mendapat ghanimah sebagai pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Kelantan Selatan kesedar anugerah Kerajaan Tebuk Atap. Mengibar bendera putih tiada kaitan dengan politik. Ini kerana yang terkesan dengan pandemik COVID-19 tidak memakai baju mana-mana parti politik. Pakar hadis Ustaz Dr. Rozaimi Ramli turut mengulas perkara yang sama. Jika kenyataan Yang Berhormat Ni Abdul adalah berkaitan dengan kempen angkat bendera putih untuk meminta bantuan, maka saya katakan bahawa angkat bendera putih dalam kempen ini bukan bermakna kekalahan, tetapi ia bermakna meminta bantuan jika makanan di rumah sudah habis, ujar Rozaimi. Menurut Rozaimi, ia kempen yang baik. Jangan dibaca kempen ini dari kacamata politik kepartian. Masyarakat yang cakna bersemangat membantu mereka yang terjejas sewaktu PKP yang berpanjangan, tegasnya. Malah Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang juga Ahli Majlis Tertinggi Bersatu, Datuk Zuraida Kamaruddin turut menyokongnya. Moga usaha ini dapat membantu mereka. Doa dan meminta bantuan berjalan serentak. Tidak bermakna yang angkat bendera putih itu tidak mengangkat tangan berdoa. Saya setuju dengan kenyataan Yang Berhormat Zuraida dalam isu ini, tegas Rozaimi. Apabila menteri pun sudah turut sama dengan kempen kibarkan bendera putih, maknanya apa? Jelas, kempen ini menunjukkan dakwaan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional gagal adalah benar. Bagaimanakah Kerajaan Tebuk Atap ini hendak menafikannya? Semalam, Bloomberg melaporkan bahawa Malaysia telah jatuh ke tangga ke-51 dari 53 negara dengan nilai ekonomi berjumlah lebih 200 bilion US dollar, kira-kira 831 bilion ringgit dalam tahap ketahanan COVID-19 ranking Bloomberg untuk bulan Jun 2021. Menurut laporan, semasa darurat diisytiharkan pada 11 Januari dengan alasan untuk melawan COVID-19, Malaysia berada di kedudukan ke-16 dalam tahap ketahanan COVID-19 ranking Bloomberg. Jelas darurat yang ditambah dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah menambah buruk kedudukan negara kerana telah jatuh 35 anak tangga ke-51 dalam carta terkini untuk bulan Jun 2021. Penting sangatkah ranking Bloomberg ini? Ia amat penting sebagai salah satu indikator sama ada kita akan pulih dari kemusnahan ekonomi akibat pandemik COVID-19 dengan segera atau kembali menjadi negara dunia ketiga. Namun, pemimpin Malaysia seperti tidak kisah apa yang berlaku di negara ini. Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Rashid Hasnun didakwa hadir untuk kenduri durian tanpa penjarakan sosial. Beliau menafikannya dan mendakwa ia berlaku pada tahun lalu. Namun, beberapa pihak mendakwa kenyataan itu adalah tidak benar dan satu penipuan. Ada pihak mendakwa kenduri durian itu berlaku pada 27 Jun lalu, iaitu ketika lawatan kerja Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Datuk Zuraida Kamaruddin di Johor. Semakan di laman Twitter KPKT, Zuraida pada 2 hari lalu sememangnya berada di Batu Pahat atas lawatan kerja rasmi, lapor Malaysia Deadline. Lawatan tersebut bagi meninjau projek pembangunan naik taraf di bawah Majlis Pembenaran Batu Pahat. Beberapa individu yang berada dalam video kenduri durian dilihat jelas dalam program yang dihadiri Zuraida Ahad lalu. Mereka juga dilihat mengenakan pakaian yang sama di dalam video. Menurut laporan yang sama, seorang individu yang mengaku ejen jenama tudung turut mendakwa Muhammad Rashid menipu berhubung kenduri durian yang dakwanya berlaku tahun lalu. Bohong, dalam video tu ada seorang akak ni pakai tudung Fariha Kod Rena, koleksi Hari Raya tahun ni punya. Baru rilis dalam 2 bulan lepas, tiba-tiba cakap video ni tahun lepas punya. Nak menipu tapi tak pandai, ujar pengguna Twitter. Dalam pada itu, Ketua Pemuda Pakatan Harapan Syazni Munir Muhammad Isnin membidah sikap kerajaan yang terus berdegil melaksanakan darurat dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga melemaskan rakyat. Apabila diisytiharkan PKP 3.0, rakyat seboleh mungkin cuba ikut apa yang dikehendaki kerajaan. Peniaga tepi jalan dan pasar malam semua akur. Mereka cuba minta insentif sebab mereka tengah susah. Malangnya dalam pada mereka ikut dan akur aturan PKP, kerajaan melalui kenyataan berkata punca kes naik sebab rakyat tak ikut SOP. Ini keluar dari mulut pemimpin negara. Dia buta, dia tak nampak bahawa rakyat macam nak mati ikut SOP. Dalam keadaan tak sedar juga, Menteri langgar SOP secara membabi buta tanpa sebarang rasa bersalah. Bidasnya dalam sidang media anak muda, kesan proklamasi darurat terhadap anak muda yang dianjurkan oleh Jawatankuasa merayu penamatan proklamasi darurat di Facebook Next Step Malaysia. Antara dua darjat nampaknya sudah menjadi ciri-ciri utama norma baharu di negara ini. Justru tidak hairan jika Bloomberg memberi ranking yang buruk dan hampir tercorot kepada negara ini.
Hakikatnya bukan hanya rakyat yang memerhati, seluruh dunia juga sedang memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.